Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua serta ahli panel undangan kita pada pagi ini. Topik forum kita pada hari ini ialah isu pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Sebelum saya memulakan perbincangan pada ini, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Bersama saya hari ini ialah saya panel pertama Muhammad Fitri Iskandar bin Osman. Dan salam perkenalan, saya daripada Kuching, Sarawak. Dan ini sahabat saya. Saya Muhammad Harizudin bin Muhammad Taufiddin. Saya daripada Duyung, Melaka. Terima kasih kepada ahli-ahli panel kerana telah memperkenalkan diri. Selamat datang saya ucapkan kepada ahli panel tersebut. Sebelum itu, izinkan saya mengupas sedikit mengenai tajuk forum pada hari ini. Pergaulan bebas dari segi agama ialah proses bergaul antara dua orang tetapi melepasi ikatan batasan pergaulan. Maksud intelek pula ialah pencampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak memenuhi hukum syarak. Baiklah, soalan izinkan saya bertanya kepada panel kedua, apakah punca pergaulan bebas ini semakin berluasar dalam kalangan remaja? Baiklah, terima kasih dari Norakilah. Saya mula dulu Boleh silakan. Santai-santai. Okay. Sebagaimana kita tahu, kita ni duduk dekat bandar pusat bandar Kuala Lumpur, ibu negara kita. Okay, disebabkan tu mungkin pergaulan bebas ni menjadi satu kebiasaan ataupun normalisasi oleh semua orang. Jadi sebenarnya kita ni banyaklah punca-punca dia. Tapi untuk kita sebagai pelajar antara salah satu punca dia ialah mengikut trend couple. Okay. Ramai yang sekarang ni dia anggap couple tu benda tu penting, benda tu perlu dalam kehidupan dia. Macam ada orang yang dia nak ceritakan apa yang jadi hari ni, dia makan apa hari ni, dia dah tidur belum, dia dah makan dah mandi ke belum kan. Okay. Itu salah satu sebab dia nak ikut trend. Dia rasa benda tu perlu, benda tu penting, padahal benda tu sebenarnya tak perlu pun. Okay. Sebenarnya kita janganlah fikir macam tu. Okay. Lepas tu kita ni dalam kita menuntut ilmu, okay, saya tertarik dengan satu kata-kata tu, maksiat dan ilmu tu dia takkan bersama. Maksudnya dalam kau menuntut ilmu ni, maksiat tu akan menjadi pengganggu atau menghalang daripada kau dapat ilmu tu. Okay. Dia bukan apa tau, sebab tak salah sebenarnya nak cerita, tapi kena cari yang betul lah. Saudara Afiq Iskandar. Okay. Lepas tu dia sebenarnya ada lah cara yang betul. Jadinya dia kena amalkan lah cara yang betul tu. Sebagai contoh kan, bayangkan contoh ada seorang ni, ada satu pasangan ni, dia dah couple berapa lama 2 tahun lama. Okay, 2 tahun. Dalam masa 2 tahun tu macam-macam benda lah. Yang lelaki ni dah bagi macam-macam kat perempuan ni, bagi hadiah lah. Dia orang dah buat kenangan bersama. Dah buat kenangan bersama, tapi ujung-ujung tak jadi juga. Dia macam benda tu bagi masa, bagi duit lah semua. Okay. Lepas tu benda ni sebenarnya kalau tak ada jodoh memang tak jadi. Walaupun lama macam mana pun, 2 tahun ke 5 tahun ke, kalau tak jadi memang tak jadi. Okay. Jadi kalau boleh kita ni sebagai pelajar kena elakkan daripada buat benda ni. Okay. Lepas tu yang kedua ni ialah, antara punca ni ialah sebab yang lelaki dia tidak mengamalkan tundukkan pandangan. Okay. Dalam Islam ni, lelaki dia kena tundukkan pandangan dalam dekat perempuan, lagi-lagi yang bukan mahram.
Sebab apa? Sebab ada seorang sahabat Nabi, kita ingat pula nama dia. Dia lebih rela, dia cakap dia lebih rela jalan kat belakang singa daripada jalan belakang perempuan. So maksudnya dia lagi rela mati daripada jalan belakang perempuan tu lah. Dia lebih takut daripada dia lebih takut lah nak jalan belakang perempuan tu. So maksudnya kat sini kita ni lelaki kena elakkan. Dia bukanlah sampai tak boleh pergi keluar, pergi beli barang ke, pergi ke sekolah ke, tak boleh. Kita jangan jadikan benda tu sebab menghalang kita buat benda-benda harian kita. Sebab apa? Sebab dia bukan tak boleh, cuma ada cara yang betul, ada adab-adab dia. Antara adab-adab bergaul ataupun pergaulan sesama yang bukan mahram ni ialah dengan cara tidak berdua-duaan di tempat yang suci, di tempat yang sunyi. Okey, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang lelaki berdua-duaan, yakni halwat dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Okey, daripada situ kita kena ambil catlah, tak boleh berdua-duaan kat tempat yang sunyi. Maksudnya kalau pergi kelas untuk buat perbincangan, maksudnya kelas tu ada orang semua ramai, ada kawan-kawan sekelas semua, boleh lah, dibolehkan. Okay, kita tengok adab yang kedua pula. Adab yang kedua ni ialah menjaga pandangan mata. Allah memerintahkan kepada lelaki agar merendahkan pandangannya ataupun menundukkan pandangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Surah An-Nur ayat 30. Okey, yang ketiga ialah menutup aurat. Menutup aurat dengan sempurna. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran tentang pensyariatan menutup aurat dengan sempurna, yang bermaksud dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka melabuhkan kain tudung ke dadanya. Surah An-Nur ayat 31. So jadinya bukan sahaja lelaki yang perlu mengambil berat tentang adab-adab bergaul ni, maksudnya perempuan pun kena bantu lah. Maksudnya tak ada pakaian yang menarik perhatian, yang mencolok mata, benda semua. So dia akan memudahkan lah. Yang lelaki ni nak tunduk pun macam ada bantuan lah saya kata. Okay, yang keempat ialah tidak melunakkan percakapan. Maksudnya cakap tu nak apa? Manja-manja. Nak manja-manjakan lah apa. Dia tak boleh macam tu. Dia kena nak selesaikan nak selesaikan satu perkara ni, selesaikan dengan cepat, segera. Maksudnya benda tu penting. Kalau dah nak buat ni, nak bagi masa kan, nak spend time kan, itu tak boleh. Dia tak boleh. Dia ada dalil yang bermaksud hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, ini berkata-kata yang menggoda sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit di dalam hatinya, tetapi ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Ini daripada surah Al-Ahzab ayat 32. Okey. Yang terakhir sekali dalam adab-adab bergaul ni ialah tidak bersentuhan dengan bukan mahram. Maksudnya janganlah sibuk-sibuk, buku jatuh dua-dua nak pegang macam dalam drama-drama kan. Jangan. Kita kalau boleh elak. Kalau tak boleh elak, tak boleh elak jadi apa lah, rezeki lah. Betul. Okey, daripada Muhammad bin Munkadir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar daripada Umaymah binti Ruqayyah menceritakan bahawa ketika aku datang bersama perempuan untuk membai'ah
kepada Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, aku berbaiat kepada apa yang mampu dan berupaya untuk tidak berjabat tangan dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya Nabi pun kalau ada urusan dengan perempuan, dia akan elak daripada berjabat tangan. Maksudnya bersentuhan lah antara lelaki dengan perempuan ni. Daripada situ kita dapat tengoklah yang sebenarnya adab-adab ni dah ditekankan dalam agama Islam kita. Jadinya bukanlah benda tu menjadi penghalang ataupun tak bagi jumpa terus. Boleh jumpa, cuma ada adab-adab dia. Jadinya benda-benda ni semua untuk elakkan daripada kita maksudnya kita terjebak dalam fitnah. Maksudnya kalau ada orang nampak, contoh tengah berdua-duaan dalam kereta, lepas tu ada orang nampak, lepas tu orang tu fikir, apa dia buat ni? Dia dah kahwin ke belum? Dia dah ni ke apa ke? Ini jiran aku ni. Habis kecoh semua. Itu je akan jadi fitnah. Walaupun benda yang kau buat tu betul, tapi tak betul lah sebab dalam kereta kan, dua-duaan dalam tempat yang sunyi kan, tak ada orang nampak kan. Kita pula tak boleh, bahaya. Benda tu akan timbulkan fitnah walaupun kau tak buat apa. So kita pun kena elakkan lah daripada buat benda-benda ni. Kalau nak buat pun kena jaga adab. Itulah sekian daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Harizuddin atas jawapan yang diberikan itu tadi. Seterusnya, saya ingin menanya kepada ahli panel yang pertama mengenai kita hidup di kawasan bandar yang dikenal sebagai bandar metropolitan. Bagaimanakah cara kita untuk mengatasi pergaulan bebas ini? Baiklah, terima kasih kepada saudari Nur Aqilah. Boleh saudara saya? Silakan. Terlebih dahulu, saya Muhammad Fitri Iskandar bin Uthman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sedia maklum bahawa kita hidup di kawasan yang di kawasan bandar, iaitu macam kita sekarang duduk di kawasan ibu negara, iaitu di Kuala Lumpur, betul? Betul. Jadi kita tahu di Kuala Lumpur semua tempat ada. Tempat untuk kita bersekeria, tempat untuk kita, kadang-kadang kita boleh lalai dengan tempat tu, macam tempat kelab malam, tempat berjudi, minum haram dan sebagainya. Jadi di sini dekat tempat-tempat yang macam tu, iktilat pun kita dah lupa lah. Dah langgar. Iktilat pun kita dah macam kita dah tak jaga lah. Sebab yelah, kita pergi ke tempat tu, macam contoh kita berharap mestilah kita ramai-ramai lelaki campur dengan perempuan kan. So kat situ akan mendatangkan kesan buruk lah. Jadi di sini saya nak tegaskan bahawa pergaulan bebas ni terjadi sebab yelah, mungkin atas faktor kurang didikan agama ataupun kita kurang kasih sayang. So daripada situ, apa tips ataupun langkah untuk kita nak, sekiranya kita ada kat dalam kawasan tu, kita nak atasi pergaulan bebas ni? Macam saya cakap tadi sebelum tu, kadang-kadang kita ni terpengaruh, macam rakan saya cakap tadi, kita terpengaruh dengan dengan rakan-rakan sebaya. Diorang ni kita terlampau nak ikut trend couple. Sebab yelah, kita rasa macam diri kita ni kuno. Macam kita macam setengah orang dia ada prinsip diri tu sebab dia nampak kawan-kawan dia couple. So dia nampak kawan-kawan dia dalam bahasa Melayu dia cinta, tapi dalam istilah sekarang couple lah. Dia nampak kawan-kawan diorang ni couple, so diorang macam nak ikut juga. Nak macam, aku ni pun aku kena juga, aku cantik kot, aku laku, takkanlah member aku yang boleh kan. Tak pun dia ni ada perasaan macam cemburu. Dia nampak kawan di situ, dia pun nak juga. So sifat perasaan-perasaan itu yang kita kena elakkan. So macam mana kita nak elakkan? First sekali, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah lah. Dengan cara first, solat lah. Kita tahu ada dalil mengatakan solat tu tiang agama.
ibarat kita nak mendirikan sebuah rumah, kalau tak ada tiang, runtuh rumah tu. Jadi sama juga kita aplikasikan konsep macam itu dalam solat. Kita nak ada prinsip yang teguh, ada jati diri yang teguh, kita kena solat lah. Sebab solat tu tiang agama. Kita solat ni bukan dah nak hujung waktu kita gabungkan solat tu. Contoh asar kita masuk 4.20, so jadi solat zuhur 4 suku, bukan situ. Sebab itu merupakan salah satu perbuatan yang makruh, tak silap. Salah satu perbuatan makruh sebab kita menggabungkan dua solat dalam satu masa. Seeloknya kita bila dengar azan je, kita ambil wuduk, kita dah standby, kita dah siap sedia petang sekalian. Kalau bagi lelaki, dielokkan untuk pergi solat berjemaah dekat masjid secara beramai-ramai, ajak kawan-kawan semua. So yang kedua, cara kita dekatkan diri dengan Allah. Yang kedua, kita boleh berpuasa. Kita tahu bahawa dengan puasa, nafsu kita ni dapat ditundukkan. Sebab nafsu ni memang kita tak boleh tahan nafsu ni, tapi kita boleh kawal. So dengan nafsu ni, kadang-kadang kita leka, kita alpa. Sebab dengan nafsu ni kita boleh buat macam-macam. Kita buat benda yang mengundang ke arah dosa. Kadang-kadang kita tak sedar. So nafsu ni sebenarnya kita kena didik. So cara kita nak didik dia dengan kita berpuasa. Sebab ada satu cerita tu, nafsu ni dia dipenjarakan pun tak tahan, tak jalan. So dia diberi macam-macam lah, tapi diberikan hukuman macam-macam, tapi tak jalan. Tapi yang terakhir ni, nafsu ni dia tidak diberikan makan dan minum. Dan time itulah Allah tanya dekat nafsu, siapa Tuhanmu? Baru nafsu tu nak jawab, Allah Tuhanku. So kat situ dengan nafsu ni, so kat situ saya nak tegaskan bahawa kita sebagai umat Islam, tak kisah sama lelaki ataupun perempuan, kita kena jaga nafsu. Bagi pihak lelaki, macam sahabat saya cakap, bagi pihak lelaki kita kena tundukkan pandangan. Dan bagi pihak perempuan pula, jangan pakai pakaian yang menjolok mata lelaki. Pakai labu-labu, tutup aurat dengan sempurna, labuhkan pakaian. Kalau boleh jangan pakai pakaian yang menarik perhatian, yang striking, macam warna kuning, warna merah. Solek tu pun jangan terlampau jangan terlampau tebal sangat, jangan terlampau hardcore sangat lah. Baiklah, dan kat sini yang kedua pula, saya nak spesifikkan bab aurat, cara mengatasi pergaulan bebas daripada segi aurat. Baiklah, yang pertama sekali aurat. Aurat ni sudah sedia maklum bahawa kita sebagai umat Islam, kita kena tutup aurat dengan sempurna. Dan dua-dua pihak ni, tak kisah bagi pihak lelaki atau perempuan, dua ni memegang peranan yang penting. Sebab kita, pandangan kita yang pertama dekat orang, kalau kita nampak dia ni pakai pakaian seksi, kita dah boleh gurau yang nakal-nakal dengan dia. Tapi tak sebenarnya. Sebab tu kita kena jaga kita punya personality dulu. Kita kena tutup aurat kita dengan sempurna. Dan bagi pihak lelaki, pakaian yang menutup aurat tu daripada pusat sehingga lutut lah. Kadang-kadang saya ada tengok, sebab daripada yelah remaja sekarang terlampau mengikutkan trend, diorang dipakai short pants. Sebab mungkin bagi diorang itu trend sekarang, up to date. So diorang terlampau follow, dia jadi macam satu budaya ikutan daripada budaya barat lah saya cerita. Jadi benda-benda macam itu kita kena elakkan lah. Dan yang ketiga, cara kita nak atasi pergaulan bebas ni, bagi saya sendiri, kita kena cari rakan yang membawa kita ke arah kebaikan. Rakan, ada satu dalil ni, dia mengatakan bahawa sebaik-baik rakan adalah rakan yang membawa kita ke arah kebaikan. Dan sekiranya kita jumpa rakan yang membawa kita ke arah kebaikan, macam ni macam mana kita nak kenal pasti rakan tu membawa kita ke arah kebaikan? Macam mana? Untuk kalau masa waktu dia ajak kita solat. Betul. Macam saya sendiri, alhamdulillah lah, setakat ni rakan-rakan saya ni, saya jumpa yang kalau masuk waktu dia ajak saya solat. Lepas tu kalau contoh hari Khamis Jumaat, macam dia hari Khamis, hari Isnin dia ajak saya puasa sunat. Tapi kadang-kadang saya tak mampu. So itu rakan-rakan yang macam gini kita kena pegang. Kita kena bawa dia. Tak kisahlah orang, walaupun orang tak nak
kawan dengan dia ke, orang tak nak berkawan dengan dia ke, tapi sebabkan dia membawa kita ke arah kebaikan, so kita kena pegang, kita kena jaga, kita kena berkawan dengan dia sama-sama sampai tak kira lah sampai bila seeloknya sampai gaji tu lah. Sebab rakan ni lah yang macam, kan ada satu dalil, sekiranya kamu berkawan dengan orang yang bagus, tak tahulah dalil ke apa, tapi saya ada dengar kita ada satu kawan yang sekiranya kita ada satu kawan yang duduk di kawasan sampah, kita pun akan bawa sampah. Tetapi sekiranya kita berkawan dengan orang yang menjual minyak wangi ataupun pakai minyak wangi, kita pun akan bau tempias wangi. Macam itulah konsep kehidupan. Jadi kita kawan dengan orang yang baik, orang yang berpegang teguh kepada agama, kita pun insyaAllah akan ikut jejak dia. Tapi sekiranya kita berkawan dengan orang yang pergaulan bebas ataupun macam tak minda, macam tak minda bab agama ni, so risau kemungkinan kita pun akan terjerumus juga dalam maksiat-maksiat ni. Jadi di sini saya ingin tegaskan ada satu dalil ni yang popular lah bagi saya dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil, yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan satu jalan ke arah yang buruk. Jadi di sini saya nak tegaskanlah bahawa ayat di sini dia tak spesifikkan tau bahawa jangan kita berzina, tapi dia menyatakan kepada kita jangan mendekati zina. Sebab perbuatan mendekati zina tu sedikit sebanyak dia akan ada satu dekat hati kita ni, kita hitam yang permulaan nafsu. So nafsu tu macam saya cakap tadi, nafsu tu kita kena kawal, bukan kita kena tahan. So dengan amalan, dengan tips-tips yang ada saya sebutkan tadi, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua kita menjaga solat, yang ketiga kita yang ketiga kita berkawan dengan rakan-rakan yang baik, cari rakan yang baik. So insyaAllah dekat situ pergaulan bebas ni kita dapat elakkan lah. Sebab kita boleh nampak kesan-kesan pergaulan bebas ni dekat negara kita sendiri pun sangat-sangat besar. Iaitu kita kes perhubungan bayi sangat meningkat, sangat tinggi pada zaman sekarang. Lepas tu kes penyakit contoh penyakit HIV. Sedangkan ada golongan remaja pun terkena dengan penyakit HIV. Sebab apa? Sebab faktor pergaulan bebas. So kat sini saya rasa pergaulan bebas ni jangan kita pandang remeh lah. Apa-apa pun kita balik kepada Islam, ajaran Islam. Kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan cara-cara kita berpuasa, kita jaga solat, kita jaga hubungan kita dengan orang-orang sekeliling, hubungan dengan mak ayah. Yang kedua kita tutup aurat. Yang kedua kita tutup aurat dulu. Sebab aurat ni lah yang buatkan pandangan orang tu, apa pandangan orang tu terhadap kita. Macam contoh dia pakai seksi, so kita pun dekat situ pergaulan bebas pun, pergaulan itilat tu pun dah hancur lah. Yang ketiga, kita kena pandai cari kawan, cari rakan-rakan yang baik lah. Rakan-rakan, kalau contoh tips nak cari rakan yang baik, kita nampak dia pergi solat, kita follow dia. So nanti lama-lama kita borak kat masjid, mana-mana boleh jadi kawan. Tu antara sedikit lah pengalaman saya dalam cerita pergaulan bebas ni untuk kita nak menjaga itilat. Bagi pandangan awak pula macam mana Haris? Untuk kita nak, apa pandangan awak untuk kita nak cara kita jaga, cara kita jaga ataupun cara kita atasi pergaulan bebas? Bagi saya pula kan, itulah yang saudara Iskandar cakap tadi, dirikan solat. Sebab apa? Sebab dalil dia inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Surah Al-Ankabut ayat 40.
Daripada dalil ni kita boleh tengok, okay, solat tu boleh cegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadinya kalau kita solat tapi buat jahat lagi, maksudnya ada masalah. Mungkin waktu solat tu mungkin tak khusyuk, ataupun time solat tu ada najis ke dekat kawasan tu ke, dekat pakaian ke, ataupun yang biasa lah, wuduk ambil tak betul, asal ambil laju je, dia nak cepat, dia solat tu asal solat, bukan solat kerana Allah. Okey, jadinya daripada solat tu dia sebenarnya boleh cegah. Kalau tak boleh cegah, kena semak balik solat. Kalau still juga, so kita kena apa tu, kita kena muhasabah diri lah. Mungkin memang ada benda yang buat kita macam ni. Jadinya saya rasa itu sajalah, kita balik kepada kita punya ni lah, balik kepada saudari Akilah. Terima kasih atas penerangan itu tadi. Maka dengan tamatnya perbincangan itu tadi, berakhir sudah forum kita pada hari ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.